Baik, terima kasih diucapkan kepada rakan setugas kita, Muammar dan juga Afifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan juga salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita bersua pada pagi ini dan terima kasih atas kesetiaan Auda menyaksikan Rampai Pagi yang kami bawakan dari daerah Tutong ya. Dan Auda sebagai perkongsian bersama keadaan cuaca di daerah Tutong dalam keadaan yang mendung pada pagi ini. Jadi diharapkan semoga keadaan cuaca akan beransur cerah dari masa ke semasa dan apa jua urusan Auda hari ini akan dipermudahkan ya dan dapat berjalan dengan lancar mengikut perancangan yang Auda harapkan. Auda seperti biasa dalam pertemuan kita kali ini akan dikongsikan beberapa makluman yang kami terima mengenai acara yang akan berlangsung di sekitar kawasan daerah Tutong, iaitu pada 11 hingga 12 Jun 2024 akan diadakan program Hijrah Belia, Bengkel Ibadah Korban, anjuran daripada Jabatan Belia dan Sukan, Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Agama, di mana program ini akan mengambil tempat di Pusat Belia Daerah Tutong. Manakala makluman yang seterusnya, pada 16 Jun 2024 hari Ahad akan diadakan Hari Keluarga bertemakan Vintage 1960-an di mana terdapat pelbagai aktiviti akan diadakan juga seperti permainan luar, seni dan kraft dan juga jual-jualan makanan dan barangan thrift ya. Jadi orang ramai adalah dialuk-alukkan untuk datang bagi sama-sama lagi kita memeriahkan acara ini. Jadi awak bolehlah terus datang ke Ecoponis Garden di mana acara ini akan bermula pada jam 9 pagi hingga 4 petang. Dan itulah dua makluman yang kami kongsikan pada pagi ini dan untuk seterusnya kita akan beralih untuk ikuti satu bahan visual yang telah pun kami sediakan untuk Auda bagi edisinya pada hari ini. Mari kita saksikan bersama. Berasal dari Kampung Penabai, Kuala Tutong, Pangeran Ibrahim Pangeran Haji Apong telah bergiat aktif dalam perusahaan jual beli bahan terbuang yang dapat dikitar semula ketika beliau berusia akhir 40-an. Perusahaan yang telah diusahakannya lebih dari 14 tahun itu pada permulaannya merupakan usaha sama bersama rakan yang membawa beliau untuk turut mencuba dalam bidang tersebut. Namun siapa menyangka usaha yang pada awalnya hanyalah sekadar untuk mencuba dan menimba pengalaman sahaja, kini menjadi suatu perusahaan yang berjaya dan masih kekal bertahan dengan dibantu oleh 6 orang pekerja yang mempunyai tugasan dan tanggungjawab masing-masing. Selama berkecimpung dalam perusahaan, banyak perkara telah dipelajari, terutama yang menjurus kepada mengenal jenis-jenis bahan terbuang yang diterima dan komponen-komponennya, pengendalian bahan terbuang secara bersistematik, proses logistik dan sebagainya. Dari pengalaman tersebut, beliau semakin berminat untuk memperluaskan lagi skop perniagaan dan kini berjaya mengembangkan perniagaan yang pada awalnya hanya menumpukan kepada penerimaan bahan-bahan berasaskan dari besi yang telah buruk, namun kini telah diperluaskan lagi dengan menerima bahan-bahan terbuang lain yang dapat dikitar dan dijual semula. Mula-mula kami itu membuat barang macam untuk ni kan, mengusahakan besi burukan ni kan, aluminium, tembaga, apa itu ini daripada sanalah. Dan sampai sekarang ini sudah bertambah maju. Kami cuba membuat macam kertas, plastik, kotak, bateri, can, lepas tu aluminium macam frame. Kadang-kadang orang itu customer apa tadi mau kita macam mana, mau kita barang ni. Jadi kadang-kadang daripada sana cuba macam aku tu bertanya kadang-kadang arah orang yang bolehkah barang ni dibuatkan ni dijadikan duit apa ini macam mana boleh. Tapi memandangkan kepada orang kawan-kawan yang membagi support itu, membagi dorongan, boleh diusahakan, boleh kita beli, boleh kita jual.
Dalam melaksanakan tugasan harian, beliau amat menitik beratkan akan keselamatan para pekerjanya dengan memastikan mereka mengenakan kelengkapan bersesuaian, lebih-lebih lagi ketika mengendalikan mesin-mesin mekanikal, peralatan jentera dan sebagainya seperti memakai sarung tangan tebal, topi kleder keselamatan, cermin mata keselamatan dan lain-lain. Perkara ini penting bagi memastikan para pekerja patuh kepada HSSE bagi mengelak dari berlakunya kemalangan yang tidak diingini di tempat kerja. Mula-mula macam mana? Customer tu datang, ia berjual besi buruk arah kami lah. Jadi kami akan menentukan barang ini boleh kami terima atau tidak. Sekiranya kalau kami terima boleh, jadi kami keluarkan dari keretanya, lepas tu kami timbang apa jenis barangnya. Sesudah kami timbang, lepas tu kami buatkan satu resit lah untuk pembayaran. Jadinya kami bayar semua sekali atau dia prosesnya ke sana. Jadi tadi sesudah kami timbang ya sekiranya besi 10 kilo atau aluminium 100 kilo apa tu. Jadi kami asingkan prosesnya, kami buatkan, kami press. Kami buat dalam satu kan, okey kami buat ya kami press sampai itu sekiranya berapa kilo. Ibarat satu bandal itu sudah kami press sekiranya aluminium. Kami press sudah sekiranya satu bandal itu 700 kilo. Okey, kami buat sana tu, okey kami simpan. Okey, tadi apa lagi? Besi buruk. Okey, kadang-kadang kami press macam jing, macam licak-licak atau apa tu, kami press, kami buat dua bandal. Tapi tidak kami menimbang tu. Kami buat ya macam besi-besi yang lain itu kami simpan saja. Pasal apa barang ini? Kalau kata ni ekspor, tadi masukkan saya dalam berapa kuantitinya. Jadi kita ni kan antar berapa. Sama juga tadi yang presanya sekiranya besi yang kami kami satukan masuk ke dalam truk jual. Satu lagi kertas. Kertas pun sama, tapi kami timbang. Setelah kami press, dia kan satu bandal. Okey, kami timbang berapa. Okey, simpan. Aluminium pun sama, kecuali besi saja. Besi, tidak kami menimbang tu. Untuk kan. Jadi senang kami mengira sekarang okey berapa bandal besi. Besi tidak payah, besi masuk truk saja. Sekiranya macam kotak berapa bandal, berapa kilo kami buat sana. Jadi kami sesudah barang itu sudah teratur, macam aluminium berapa kilo, jadi tembaga berapa kilo, kotak berapa kilo. Kami akan memohon kepada Jabatan Kerjaan untuk kami mengekspor, disaksikan oleh Jabatan Kerjaan. Satu polis, kedua custom, dan masa ini alam sekitar. Bagi pendapat akulah dapat membantu meringankan macam jabatan alam sekitar dari segi orang persekitaran. Kadang-kadang contoh barang ini macam kertas ditunu, kotak-kotak dibuang ditunu, jadi pencemaran. Kurang-kurangnya kalau ada macam kami ini dapat dijual beli dari segi pendapatan kepada macam itu. Kalau itu dari segi macam kertas, kalau macam besi-besi dapat kita ni membersihkan macam sekiranya besi-besi buruk atau berselerak apa itu ini. Jadi kalau kadang-kadang orang yang macam ada macam otaknya pembersih, alam sekitar itu bersih kalau barang itu dikeliakan Lagipun juga kalau macam besi-besi buruk itu ada baiknya lah kalau macam ada bagian macam kami ini yang membeli ini orang ramai pun sekiranya ternampak barang-barang macam daripada tersipak. Satu, tersipak. Kedua, mata memandang pun dah jauh bisa. Bagus dah dikutipnya orang kami yang mengusahakan macam mana. Setiap bahan-bahan terbuang itu mempunyai komponen dengan nilai harga yang berbeza mengikut pada jenis, kualiti dan grade bahan. Oleh itu, penelitian dalam mengasingkan komponen-komponen dari satu bahan terbuang itu adalah amat penting bagi memastikan setiap komponen diperoleh dan diasingkan dengan betul.
seperti contoh motor terbuang dari automotif dan kebanyakan perkakas rumah dapat dipisah kepada 3 komponen utama iaitu tembaga, besi dan aluminium. Pekerja perlu berpengalaman selain peka dan tahu untuk membezakan setiap jenis bahan kerana ia mempunyai kualiti, grade dan harga yang berlainan. Mengusahakan sebuah perusahaan seumpama ini banyak membantu orang ramai untuk tidak membuang bahan terbuang secara sembarana dan tidak menentu. Malah bahan-bahan tersebut dapat dikikar semula jika disalur kepada perusahaan yang betul. Selain membantu melestarikan alam sekitar dan mengurangkan polusi sampah sarap terdiri dari bahan-bahan buangan pepejal yang dapat dikikar semula.